Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. InsyaAllah dalam video ni kita nak borak-borak sedikit berkenaan dengan teknikal analisis. Kita nak tengok peluang dan ruang yang ada, macam mana kita nak analisa chart. So jangan ke mana-mana, jumpa lagi selepas ini insyaAllah. Okey, sebelum ni saya pernah share dalam satu Telegram tentang satu counter. Cuma sebelum saya share berkenaan counter tersebut, saya nak buat disclaimer lah, ini bukan buy call. In fact, hakikatnya saya sendiri pun saya tak buat entry untuk counter ini. Saya sekadar share potensi secara teknikalnya. Dan alhamdulillah kalau sesiapa yang follow saranan itu dah sepatutnya dapat 10% lah dalam masa mungkin dalam masa sebulan. Cuma waktu saya share counter tersebut, market pada waktu itu, kalau kita tengok FPMK-LCI, kebanyakan counter membuat penurunan sesuai dengan apa yang berlaku kepada kita punya indeks FPMK-LCI lah. Okay, dalam sebulan yang lepas memang dia membuat penurunan demi penurunan. Tapi ada satu counter yang saya melihat potensi di sebalik counter tersebut. Lalu saya buat technical analisis, saya pun share. Walaupun saya sendiri tak sempat buat entry, tetapi saya sentiasa perhatilah apa yang berlaku pada counter tersebut. Okay, sebab dalam latihan untuk kita improve kita punya technical analisis ni, of course, walaupun market tengah tak cantik pun kita kena sentiasa analisa chart supaya kita lebih mahir dalam kita menganalisa. Dan kita cuba untuk menjiwai technical analisis ini walaupun dalam keadaan market yang tidak berapa stabil ataupun dalam keadaan market bearish. Okey, sekali lagi disclaimer, ini bukan saranan beli ataupun saranan jual. Okey, saya sekadar share pada kali ini untuk tujuan kita technical analysis untuk kita belajar balik ataupun kita refresh balik apa yang sebenarnya kita dah belajar sebelum ni. Okey, counter yang saya maksudkan adalah counter sekejap adalah counter ni counter P-Trans ataupun Perak Transit Berhad. Perak Transit Berhad ini kalau kita lihat secara teknikalnya, dari segi chart ni dia berlawanan dengan apa yang berlaku kepada FPMK-LCI tadi. Okey, FPMK-LCI jatuh sejak beberapa bulan yang lepas, tetapi P-Trans ini membuat kenaikan demi kenaikan lah. Okey, sebelum pada hari ini waktu video ni direkod, terdapat satu candle yang membuat penurunan dengan volume yang sangat, saya rasa agak signifikan. Okey, saya sebenarnya share berkenaan dengan counter ni apabila melihat dari segi teknikalnya, iaitu pada candle ini. Pada candle ini dia membuat breakout previous resistance. Okey, dan juga pattern apa ni tuan-tuan kalau tuan-tuan belajar ataupun ingat lagi apa yang kita share dalam siri technical analysis, chart pattern analysis, tentunya tuan-tuan ingatlah apa pattern ini, pattern apa yang saya maksudkan ini. So waktu tu pada 27 Jun saya share satu counter ni. Walaupun saya sendiri tak sempat membuat entry, bukan tak sempat tapi saya waktu tu saya ada dua option dan saya memilih untuk satu counter lagi, dan saya lepaskanlah peluang ataupun buy signal yang diberikan oleh P-Trans ataupun Perak Transit Berhad ini pada waktu itu. Jadi counter P-Trans ini dia membuat breakout pada 27 Jun. Jom kita bincang apa sebenarnya breakout yang dibuat ini. Dari segi technical analysis ni, kenapa dia boleh membuat kenaikan demi kenaikan selepas berlakunya breakout itu. So kalau tuan-tuan ingat lagi, ini adalah pattern apa ni? Kalau kita masih ingat lagi, kita bincang panjang lebar ni dalam
tajuk apa teknikal dalam tajuk chart pattern analysis so pattern ini adalah pattern apa ni tuan-tuan cuba tuan-tuan ingat tengok dan cuba untuk teka ataupun cuba untuk apa ni yalah tekalah apa pattern ini so dengan kita melihat kepada chart ini okey mungkin ada yang kata pattern saucer mungkin ada yang kata pattern apa ni triangle mungkin tapi ini sebenarnya pada saya lah ini pattern cup and handle lah okey cup and handle yang mana ini merupakan cup okey ini dia punya cup dia dan di sebelah kiri ni di sebelah kanan ini dia ada handle dia lah okey dia ada handle dia sebagaimana yang kita pernah bincangkan tuan-tuan cup and handle ini dia ada banyak variasi dan ada certain analis yang kalau kita baca buku kan ada buku yang mengatakan bahawa cup and handle ini adalah reversal pattern tetapi bagi saya banyak keadaan yang mana kita boleh tengok cup and handle ini sebenarnya dia continuation pattern juga bukan sekadar reversal pattern tetapi dia juga boleh dimasukkan dalam continuation pattern so apa yang dimaksudkan dengan continuation pattern sebagaimana yang kita belajar 4 rukun teknikal analisis empat rukun untuk chart pattern iaitu trend sebelum pattern yang terbentuk breakout dan selepasnya trend selepas berlakunya pattern tersebut jadi 4 syarat ataupun 4 rukun itu membentuk sesuatu chart pattern lah okey jadi ini kalau kita tengok dalam rukun tersebut maka pattern cup and handle ini dalam konteks P-Trans ni dia membentuk continuation pattern lah sebab sebelumnya adalah uptrend dan selepasnya adalah uptrend maka dia continue dia sambung saja pattern apa ni continuation itu walaupun kita lihat dia punya pattern itu cup and handle itu penurunannya melebihi daripada permulaan bagi trend sebelumnya tapi ini adalah perbahasan akademik lah saya rasa tak perlu untuk kita bincang secara detail yang penting kita tahu kita nampak ini pattern apa pattern cup and handle dan satu benda lagi bila kita bercakap tentang handle tuan-tuan handle ni kalau kita baca buku handle ini boleh terbentuk dengan banyak bentuk antaranya bentuk yang biasanya adalah bentuk saucer kecil lah ataupun bentuk cup yang kecil kalau ini cup yang besar yang ni handle ni dia punya bentuknya kecil membentuk lengkuk ada yang membentuk handle ni dibentuk oleh pattern-pattern tertentu pattern yang lebih singkat contohnya pattern apa ni flag ada yang pennant ada yang membentuk ascending triangle so macam-macam bentuk lah yang boleh membentuk consolidation untuk yang mewakili dia punya handle ini so kalau kita tengok dekat sini mungkin ini adalah pattern apa ni ini mungkin pattern ascending triangle ni ascending triangle okey yang mana dia punya resistance dia straight line ataupun horizontal line dan dia punya support dia slope upward ataupun dicondong ke atas ini jadi ini adalah handle bagi pattern cup handle lah tapi biasa kita lukis macam ni cup besar dan punya handle ni kecil macam ni lah okey handle ni tak penting sebabnya dia tidak memberi implikasi kepada kita punya price objektif dia punya target price untuk pattern ini okey so target price macam mana tuan-tuan masih ingat lagi apa yang kita bincangkan panjang lebar dalam video berkenaan dengan continuation pattern so untuk kita ukur dia punya target price dia kita ambil apa ni dia punya trough paling rendah sekali dan kita buat garisan menegak okey dan pastikan apa ni price scale ini adalah price scale arithmetic lah bukan log barulah kita boleh buat ni kalau kita guna log punya price scale salah lah macam ni kita pun dah bincang sebelum ni okey so kita copy yang ni dan kita letakkan dekat atas ni lah okey so ini adalah dia punya price objektif dia lah okey kita boleh buat macam tu
uh, ni teknik-teknik ni saya cerita panjang lebar dalam buku chart pattern analysis yang masih lagi saya belum publish masih lagi saya tengah touch up. InsyaAllah sampai masanya nanti saya akan launch lah. Saya nak betul-betul semak dia punya content, dia punya flow dan sebagainya. Saya nak kena pastikan semuanya teratur dan sebagainya sebelum kita lancarkan. Jadi benda ni saya dah bincangkan panjang lebar dalam buku saya nanti. Sesiapa yang nak miliki buku tersebut nanti saya akan bagi tahu lah bila available. Jadi kalau kita tengok chart pattern ini, okey, ni cup and handle. Kenapa saya agak yakin bahawa perak transit berhad ini dia akan membuat kenaikan. Walaupun market pada waktu sekarang ni ataupun waktu bulan 2 ni agak tak menarik, berada dalam fasa bearish, at least untuk short term. Tetapi P-Trans ni ataupun perak transit ini dia berpotensi untuk membuat kenaikan berlawan dengan arus yang berlaku dalam market secara keseluruhannya. Okey, yang pertama kalau kita tengok, kalau kita nak predict lah sama ada pattern tersebut akan berjaya ataupun tidak. Walaupun dia tak berjaya lagi untuk mencapai dia punya price objective dan saya dari segi saya punya ramalan ataupun prediction saya buat masa sekarang ni, saya tak nampak yang P-Trans ni akan berjaya capai dia punya target price lah. Walaupun mungkin boleh capai tapi dengan keadaan market sekarang ni saya rasa kemungkinan dia akan tak berjaya capai dia punya price objective Tetapi mungkin TP kita mungkin kalau kita set 10% dah capai sebenarnya. Okey, kita tengok kalau kita nak tahu sesuatu chart pattern itu berkemungkinan untuk tercapai ataupun tidak dia punya price objective kita tengok kepada volume dekat bawah ni. Okey, antara tips dia lah walaupun benda ni tak semestinya betul, tak semestinya tepat, tetapi kita nak buat best guess ataupun anggakan ataupun kita punya ramalan yang lebih tepat ataupun prediction kita tu lebih strong berbanding dengan kita hanya membuat ramalan tanpa asas Okey, pertama kalau kita tengok dari segi volume ataupun kita tengok pergerakan harga dulu dia punya pergerakan harga kalau kita tengok dekat bawah ni, kenaikan ini sebenarnya dia tanpa momentum kenaikan ini tanpa momentum melihat kepada volume yang biasa-biasa saja dekat bawah ni, walaupun ada sedikit peningkatan berbanding dengan sewaktu dia turun pada bulan November, Disember, Januari sebelum ini. Okey, ada sedikit peningkatan dekat sini. Okey, tetapi kalau kita tengok price range dia tidaklah menarik Dia punya price range itu agak sedikit ataupun kurang volatile untuk setiap hari sehinggalah berlaku breakout dekat sini. Okey, kalau kita tengok breakout dekat sini juga pattern cup and handle dekat bawah ni Okey, cup and handle dekat bawah ni kalau kita tengok mungkin ada orang buat entry juga dengan keadaan cup and handle ini. Okey, ini kita kena aware sebabnya kan kita dah belajar sebelum ni sekiranya ada pattern dalam pattern, maka pattern yang terbentuk sebelum pattern yang lain dia akan mewujudkan satu resistance yang menyebabkan orang yang masuk lewat itu mungkin dia akan terperangkap Okey. So ini mungkin kita katakan ini cup and handle. Okey, sebab apa? Bentuk cup dan ada handle dekat sini. Then dia berlaku breakout dan volume tu walaupun tidaklah signifikan kalau compare dengan previous day hari-hari sebelumnya. Tapi kalau kita tengok dari segi dia punya volume tu sebenarnya melebihi dia punya average punya volume jadi so agak valid lah dia punya breakout ni breakout previous resistance ini ataupun breakout pattern cup and handle yang kecil ini
Okey, jadi bila dia berlaku pattern ini, cup and handle ini, maka dia ada dia punya price objective lah tuan-tuan. Okey, setiap chart pattern dia akan ada dia punya price objective. Maka so sesiapa yang masuk, okey, sesiapa yang masuk yang membentuk volume ini pada candle ini, dia akan target dia punya price dia dekat atas ni lah. Okey, sebab itu kalau kita tengok seolah-olah berlaku macam resistance dekat sini. Okey, bila dia membuat kenaikan demi kenaikan, seolah-olah macam dia susah nak tembus ni kawasan ini. Kenapa? Kerana orang yang masuk pada candle ini, okey, dia akan melepaskan pegangan dia dekat sini lah sebab capai dia punya target price dia ataupun price objective untuk pattern yang dimasuk ni. Okey, that's why dia agak susah untuk lepas ni. Okey, dan kalau kita tengok dekat sini nampak ni ada candle ini. So kemungkinan candle ini dibentuk oleh orang yang masuk pada candle ini. Kemungkinan kita tak boleh bagi tahu for sure ataupun dengan pasti yang candle ini dibentuk oleh orang ini Tetapi itulah mungkin explanation kenapa terbentuknya candle warna merah ini dengan volume yang agak signifikan dekat bawah ni Okey, tetapi ternyata dia lepas juga. Kenapa dia lepas? Okey, kerana sebenarnya ramai lagi yang masuk pada pattern cup and handle seterusnya. Okey, sebelum tu, sebelum kita bincang cup and handle yang besar ni, kita tengok pergerakan harga ni ada tak tanda-tanda yang berlakunya kemasukan ataupun yang luar biasa lah. Okey, ya mungkin ini luar biasa. Okey, mungkin ini luar biasa yang membuat breakout ni walaupun dia berlaku fail breakout. Okey, walaupun dia berlaku fail breakout tapi volume yang sangat signifikan yang menyebabkan ada ramai orang yang terlekat dekat atas ni. Okey, sebenarnya kita boleh dissect lah Kita boleh dissect, kita tengok lah volume ni volume milik harga dekat atas ni ataupun harga dekat bawah ni So saya dah banyak kali dah terangkan macam mana cara untuk kita tahu Okey. Selain daripada yang ni, tak ada lagi volume-volume ataupun price action yang mencuri tumpuan kita lah Okey, tak ada dengan Marubozu contohnya dengan disusul dengan volume Selain daripada yang ni mungkin tak ada lah. Okey, kita tengok dekat bawah ni, yang ni mungkin ada percubaan tetapi dia tak berlaku breakout, tak berjaya breakout. Yang ni pun sama, volume pun signifikan tetapi tak berlaku breakout. Okey, tetapi di sini berlaku breakout dengan volume yang sekejap. Dekat sini yang kita nak bincangkan ni volume yang agak signifikan volume yang signifikan lah compare to volume-volume hari-hari sebelumnya Okey, so yang ni signifikan ni. Candle ini candle yang sangat signifikan lah. Kerana apa? Kerana dia breakout pattern cup and handle. Dan percubaan banyak kali sebelum ni tak berjaya. Dia breakout volume banyak, maksudnya dia breakout ni dengan momentum. Okay, that's why kita predict kalau kita buat entry dekat sini, so kemungkinan dia akan meneruskan kenaikan untuk mencapai dia punya price objective dekat sini lah. Walaupun saya katakan tadi kemungkinan perak trans ini mungkin tak capai dia punya price objective. Okay, kalau kita melihat kepada candle hari ni pun, waktu saya record video ni, candle hari ni nampak macam agak memperlihatkan bahawa ramai orang telah membuat ramai trader yang telah membuat exit lah. Okey, yang telah melepaskan pegangan dia. Candle merah disusul dengan volume yang tinggi. So ini valid ni. Okey, dia punya candle ini candle yang valid dan kemungkinan dia akan membuat penurunan lah selepas ini. Wallahu taala alam. Tak ada siapa yang pasti tuan-tuan masa depan. Cuma kita boleh bincang dari segi teknikal dan ini bukan sell call ataupun ini bukan buy call dan sebagainya. Sekali lagi saya tekankan ini adalah untuk tujuan pendidikan semata-mata lah saya sendiri pun saya tak ada position dalam counter ini Okey, alright. So adakah dia akan capai? Kenapa saya kata mungkin tak capai dia punya price objective untuk pattern cup and handle yang besar ni? Okey, yang pertama dari segi market. Kalau kita tengok market FBM KLCI kita,
termasuk dengan indeks yang berkaitan. Kalau kita tengok FBMK LCI kita, dia membuat penurunan demi penurunan ya. So sedikit sebanyak dia akan memberi kesan kepada kaunter-kaunter yang berada dalam bursa. Okey. Yang berada dalam bursa dan of course Perak Transit pun salah satu daripada kaunter yang ada dalam bursa Malaysia lah. Okey. Nah, kita fokus balik kepada chart kita tadi. Sekejap. Okey. Kenapa? Okey, kita nak bincang kenapa kemungkinan kenapa dia berhenti dekat sini Kenapa dia berhenti dekat sini? Okey, tuan-tuan semua, yang ni kita kena tahulah. Kebanyakan trader kan bila dia buat entry, berapa persen biasanya orang target? Okey, kan kita pernah bincang berkenaan dengan trading plan kan sebelum ni. Ada satu video khusus kita bincang tentang trading plan. So antara benda yang kita bincang adalah dari segi kita nak set target. Macam-macam benda yang kita boleh set macam-macam cara untuk kita set kita punya target price Antaranya kita boleh set berdasarkan previous resistance, kita boleh set berdasarkan percentage berapa persen yang kita nak, kita boleh set berdasarkan chart pattern dan sebagainya. Banyak lagi technical analysis yang kita boleh bantu kita untuk kita tetapkan kita punya price target price jadi kenapa saya kata kemungkinan dia tak akan berhenti dekat sini. Okey, dan sebenarnya tak mustahil untuk dia meneruskan kenaikan untuk capai dia punya price objektif mungkin berlaku tapi buat masa sekarang ni lah saya lebih cenderung untuk mengatakan bahawa dia akan membuat penurunan lah. Okey, kerana apa? Yang pertama saya kata tadi market secara keseluruhannya bearish. Okey, dalam keadaan bearish. So itu akan memberi tekanan kepada counter ini. Walaupun fundamentalnya bagi saya agak strong untuk Perak Transit ni sebenarnya kalau kita tengok fundamental dia agak okey. Dari segi profit pun konsisten dan sebagainya lah. Dia punya kriteria untuk fundamental analysis itu. Okey, yang pertama market tengah bearish. Yang kedua sebenarnya price sekarang ni dekat sini kalau kita tengok kalau kita buat Fibonacci projection kan ada tak resistance okey so resistance ini dia berlaku pada 50% lah, dia berada dekat 50% ini. So dia cuba untuk pecahkan 50%. So sekarang ni dia tak seolah-olah macam tak berjaya nak pecah lah, walaupun ada 10 minit lagi untuk hari ni. Okey, so dia tak berjaya pecah 50%. Okey, dia macam fail lah pada peringkat 50% Fibonacci projection ini. Okey, dan seterusnya tuan-tuan semua, kan kita kata antara target price, teknik untuk kita set target price adalah percentage. Ada orang biasanya dia bila dia buat entry sesuatu counter, dia target 10% saja Bila dia capai 10% dia akan keluar. 10% keluar dia dapat profit 10% dia akan keluar. Jadi itu yang kemungkinan berlaku pada Perak Transit ini sekiranya orang yang masuk dengan pattern ini, cup and handle ini, dia masuk dekat sini. So katakanlah saya ambil contohnya dekat sini, area sini petang tu, sebelum counter nak tutup tu, so dia buat entry so di mana targetnya kalau dia 10% kita increase. Okay, 10% mungkin sekitar situ so sebenarnya harga sekarang ni dah melebihi dah pada waktu pagi tadi melebihi 10% sebenarnya jadi good enough lah untuk kebanyakan trader 10% dalam masa berapa lama ni. 10% dalam masa berapa lama, contohnya dia buat entry dekat sini candle ini. Okay, 10% dalam masa berapa hari, tak sampai sebulan 13 bar ataupun 18 hari. Okey, 18 hari 10%. Siapa nak bagi tuan-tuan? 10% tak sampai sebulan Jadi itu bagi saya profit yang agak handsome lah. Okey.
yang mungkin menyebabkan bila sampai saja level ini ramai yang buat exit untuk take profit lah. Okey, take profit menyebabkan candle ni terbentuk dengan volume yang agak signifikan dekat bawah ni. Okey, dan bagi saya kemungkinan pada minggu depan ataupun candle seterusnya dia akan meneruskan penurunan lah. Okey, wallahu ta'ala alam. Sekali lagi ini bukan saranan beli ataupun jual. Trade at your own risk lah. Jadi ini saya bincang dari sudut teknikal sahajalah. Okey. Kenapa saya cenderung mengatakan dia akan meneruskan penurunan? Kerana kalau kita tengok ni candle yang agak valid. Okey, dia candlenya dengan price range yang besar, dengan volume dekat bawah ni pun mengesahkan candle tersebut. Kita dah bincang berkenaan dengan volume price analysis, yang mana ada candle yang berbentuk anomaly, ada yang normal. Maka dalam kes ini penurunan ini sebenarnya penurunan yang normal, yang valid di penurunan ini disahkan dengan candle candle yang signifikan dekat bawah ni. Sorry, candle pula, volume volume yang agak signifikan di bawah ni. Okey, counter-counter seperti ni tuan-tuan saya pernah share sebelum ni cara untuk kita screen menggunakan trading view ni, macam mana kita nak cari counter-counter seumpama ini. Sebenarnya ini antara teknik yang saya biasa guna dan saya rasa sangat powerful lah. Okay, tuan-tuan semua kena, kalau boleh sesiapa yang follow Smart Mind Academy pun channel ini, kalau boleh kita masterkan teknik ini, kerana teknik ini bagi saya agak reliable dan dia punya potensi untuk berjaya tu agak tinggi. Okey, teknik ini adalah teknik yang sangat mahal. Okey, sekiranya tuan-tuan kuasai, insya-Allah ini menjadi satu kunci kejayaan dalam trading. Dan benda ni sangat mudah untuk kita screen dan kita analisa chart. Seterusnya kita buat decision sama ada kita nak buat entry ataupun tidak. Saya minta maaf video ni agak lama. Okey, sebab technical analysis ni banyak sudut yang kita kena bincangkan. Saya takut ada salah faham. Okey, sekiranya tuan-tuan ada sebarang soalan, boleh turunkan dalam komen. Tuan-tuan yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan kalau boleh sebar luaskan video-video dalam Smart Mind Academy channel ini kepada rakan-rakan kita yang lain, supaya kita boleh sebarkan maklumat ini, manfaat ini untuk bukan sekadar kepada diri kita, bahkan kepada rakan-rakan kita, kepada ahli keluarga kita dan sebagainya, supaya kita boleh maksimalkan ataupun optimalkan kita punya manfaat daripada apa yang saya kongsikan. Semoga ada manfaat. Terima kasih tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah.